Okay, laju. Ni. Bagus tu kat ni. Kau akan puji orang kan. Hari ni kita katakan ada satu lagi topik. Thank you Okay, next. Korang jangan lepas off video terus tidur pula. Nanti aku panggil balik nama tu. Nazli Syafiadik. Kak, saya tewas lagi. Suara rekod kat saya. Saya biasa di depan tu. Depan tu lah sebab saya nak berdiri. Tadi kelas memang kena berdiri. Okay. Good afternoon, sir. Afternoon. Who's that? Who's that Pokemon? Timothy ke tu? Siapa cakap afternoon tadi? Alah, Teruna Haziq pun ada. Suka tu. Tak nak pick. Cantik tak background dia? Background dia adalah sejenis ni, saya nak tukar kepada ni Safari sikit. Okay. So last week pun kita guna suara aku tak ada ni. Tiba. Okay. Boleh dengar tak? Boleh dengar clear tak? Ke tak boleh dengar? Boleh dengar tak? Boleh, alhamdulillah. Korang boleh lah buka. Tak payahlah, I'm mute je. Apa ni mic tu. Okay, last week ingat tak kita discuss pasal apa? Discuss pasal the element terus. Left, right, salah. Bila salah pakai earphone ni dia macam tak selesa. Okay, kejap nak tak suka pakai background ni. Saya tukar dulu background. Sekejap semua benda. Kita pilih yang mana nice. Boleh This is so nice. Okay. Okay, guys. Sisa kita ini. Okay. Tiba-tiba last week kita dah settle ni kan. Yang I explain pasal apa I explain last week. Ingat tak? Sir, Nico ada masalah, dia tak boleh join. Why? I think last week pun dia tak join kan? Nico last week macam ada join, sir. Serius? Nico Ada recording? Ada recording. Minta tengok. Oh, okay, sir. Saya cuba tengok. Tapi dia cakap dia ada hal sikit. Suruh bagi tahu saya lah. Oh, okay. Cakap dia I ada recording. Sir, lagi satu yang assignment sir post dalam GC tu macam mana, sir? Sir belum bagi tahu pun. You ke? Yeah. Do it. Relax. Guys, relax. Relax, buka kamera dulu. Semua buka kamera. I bagi you 2 minit. Kamera on பண்ணுமா ஒளிஞ்சுக்கோ. அவன போலீஸ். Okay, dah. Alright. Buka kamera. Apa ni? Tahu sikit je. Macam rasa macam salah pula kalau kau tak buka kamera. Timothy seorang ke? Kau gimana Timothy? Tak. Cakap tu. Okey, cakap. Tak dengar lah. I cannot hear you. Kau mute lah. Sorry sir. Macam tu? JBJ sir. Buat apa? Kau tengah test lah. Masalah lesen lah. Masalah apa? Masalah lesen. Oh, tengah settle lesen. Baru nak ambil lesen lah. Semua dah habis. Oh, sudah habis dah ni lah. Oh, dah settle lah. Dapat lesen. Sir, lepas raya. Lepas raya.
So your first car will be Ferrari lah. GTR. Also, okay, baguslah juga. Okay, my question will be, let's say if you're drunk and then you hit someone, so you are liable under apa? What type of crime? What type of crime? Alamak, jatuh kau pisah. Drunken Can driver, you sir. can you use that intoxication as the defense untuk you free from the liability of that criminality tadi? Okay. Without license is a crime, sir. With license is not a crime. Pandai kau, hati kau je. Okay, yang lain? Cepat, discuss. What do you guys think? Okay, the question will be, okay, let's say in your condition now, okay, there are two separate situation. The first, tahu setengah cari orang ni. Okay, the first situation is kita ambil example Timothy tadi lah. Timothy, okay, he got the license. Okay, he got the license and even the road tax semua on, tak ada masalah. Okay, but the question will be, the issue will be if let's say he is under the condition of okay, and then he drives and he hit someone and that particular person died in that scene. Okay, so what is the criminal liability? And then explain the section. The section of the jurisdiction of such crime under penal code. Nak tulis ke? Kejap Since you are driving kan. Okay, that is the first situation. Second situation, without the license, but the license teruk kan sebenarnya kan. Without license, even you didn't hit and run pun, you still bawa criminal liabilities lah. But then just now I show I tunjukkan satu video dekat di ada kelas lah with regards to the latest update of Malaysian law, okay, which dia ada juga enlisted one of the latest development lah, yang mana if let's say you play your phone, okay, play with mobile phone during whenever you drive or something, and then you kena tahan and you dah tak boleh lagi dah nak bayar saman macam tu je. Okay, you kena dengar, you kena bawa pergi court. Okay, itu masalah sekarang I think ada 5 offences, road offences lah, yang mana the first one will be hit and run, of course lah, and then you main phone, lepas tu you potong queue, and then ada lagi 2 tadi I check balik apa. Okay, so sekarang ni benda-benda semua dah jadi serious kind of offences itu just an introduction lah. Okay, tak apa. By the way, there are total ada 15 students but in my list I have only 14 in my classroom. I don't know siapa yang tak ada lagi seorang. But then yang ni yang wujud lah. Teruna ada, Shobana, Irene, Ahmad, Daniel, Alif, Timothy tadi keluar Timothy ada, sorry, tak perasan nama kau. Elsa? Kejap ni, saya nak pasang charger. Okay. Okay, by the way, hari tu kita dah discuss pasal apa yang sedut melukis semua kan. Ingat tak? Lukis ke kat korang? Korang tak lukis Ingat tak last week? What? Kita dah discuss apa? Duduk je lah. Ngantuk tu diri. Gigi aku nak berdiri sepanjang kelas. Itu saya nak tambah pula ketinggian kursi sekejap. Terima kasih, sir. Apa kau buat? Sis, kau type je lagi ni. Mana? Sorry lah. Bukan tak senang. Okay. Maknanya saya beli ni lah. Buka je lah ni. Malah pakai phone lah. Okay. Dah, nampak dah? Okay. Nice. So that, sekarang tiba-tiba
Okay, so I'm going to start with the presentation of our topics and then we're going to discuss about our assignment. Okay, I noticed that I have posted one assignment. Sekejap. Okay, we have test one. Sekejap. Okay, test one ni kenapa baru 2 orang submit ni? Sekejap. Apa? Sekejap. What's the question? Question ni pasal ni. Ya Allah, tak bergerak pula. Saya tanya. Yang kelakar dia, korang tanya tapi mana korang punya dokumen? Si history? Oh. Ahmad Daniel mana? Guys? Yes, sir. Ahmad Daniel ada? Ada ni? Yes, sir. Oh, ada ke? Oh, okay. Mana? Oh, ada. Mm-mm. Ahmad Daniel, mana? Irene ada. Aiman? Aiman ada Aiman? Cari Aiman jap. Siapa-siapa kenal dia? Cari Aiman. Misi mencari Aiman. Nicodemus ni mana? Nicodemus. Nak kena report kat mak korang ni. So, Nico kan tadi Timothy bagi tahu tiada hal. Oh, tu Nico lah. Okey. Kenapa tak tahu? Ayah kan Nico tu seorang perempuan. Nicodemus, dah 2 kali aku rasa. Last week dia ada Oh, yelah. Dia yang Sawakin tu. Sawakin kan? Nur Atikra ada Atikra? Mana Atikra? Siapa boyfriend dia? Tolong siapa yang boleh cari dia? Atikra tanya dia makan apa? Roshini ada, Shobana. Roshini ada ke? Ada kan? Terus Nazik ada. Tapi kenapa korang punya semua misi Ya Allah, Tuhanku. Patutlah. Test one korang ni. Saya tak upload ni Dia punya soalan. Allahu Akbar suara. Allah banyaknya. Sis. Kau buka phone kau. Kau masuk lagi satu. Lepas tu kau control guna phone kau. Jadi kau boleh guna 2. Sebab guna Gmail lain nampak nak buka. Kenapa password? Buka 2. Senang macam tu. People are waiting lobby. Kejap Yang paling lobby tu minum dulu ni. Fruit punch. Aiman Jonet. Baru join. Tu tak tahu kelas ke apa ni? Aiman, kenapa lambat? Aiman. Hai, sir. Kenapa lambat? Marah. Tiba sekarang. Oh, tanya dia kenapa lambat? Oh, solat Tak, saya keluar tadi tak. Keluar je mana? Tidur lah. Keluar. Oh, keluar. You balik rumah ya. Apa dia? Tadi saya pergi beli barang je. Pergi mana? Pergi beli barang. Oh, beli barang. General. Okay, tak apa. Abaikan. Sekejap start recording internet. Okay. So now, so tentative kita hari ni, first of all, we're going to see the topic. Kau nak topik dulu ke assignment? Okay, let's discuss pasal assignment dulu. Then we settle about assignment and assignment. Kau tak korang ni? Assignment dan test. Assignment ada juga kan? Sekejap. So now, we have test 1, assignment 1, assignment 2. Okay, so for assignment 1, assignment 2 memang kosong lah. Okay, assignment 2 ni, kita buka dulu. Saya nak cerita assignment 2 dulu. Sebab assignment 2 sebab personal kan? Jadi sekejap lagi. Tengok assignment 1 dulu. Assignment 2 dulu. Okay, so let me share the screen. Okay. Nampak tak screen tu? Sekejap Okay dah. So make sure when you submit
submit your assignment, make sure that you have this. Alamak, dia ni signature yang powerful marker tu lah. It's okay. Ni mesti ada cover sheet. Okay. So, for your group assignment, korang nak buat group ke? Group berapa orang ah? Korang nak? 3 group ke 5 group? 5 group pula. 3 group. Betul lah. 3 group or 5 group. If let's say you want to have it in 3 groups, 3 separate group, that means each group has 3 students. Kalau 5 group Tapi kalau 3 groups, then 5 lah. But I think 5 because there will be only 14 I think yang dalam ni. So macam mana? Boleh juga kan. Kalau yang dia kata 7 to 8 members tu, obviously lah you're less than that. Okay, so each group is required to prepare PowerPoint slide to the question given and record the presentation. The presentation slide must be maximum of 10 slides. Okay, do you know how to record the presentation by using ni? Microsoft ni? Apa ni? Sekejap But I'm going to change a little bit lah about the presentation ni. So you're going to do it live. You're going to do it live in my ni lah, as according to the time slot. Okay. So question general defenses are those which arise from specific characteristics of the defendant or the circumstances of the offence, which mean that the prosecution cannot prove all the elements of the offence. Okay, they may result in an acquittal or they may reduce the defendant's capability to render them guilty or of a lesser offence. Okay, the main general, okay. Actually, the number 1 will be the insanity. Insanity will be number 1 kalau as according to the section ada video kat 84, 86 sekejap I got the notes, I upload sekejap dekat you punya ni. That is additional and the one that I'm going to upload ni is actually the additional notes for criminal. So I just put it under general lah. Allah Akbar. Okey, bagus. General defenses general defenses pula. Criminal defenses. Betul dah. Tak ngantuk dah. Gila. Ya betul. Peppermint ni buat aku ngantuk. Dah pernah peppermint buat ngantuk. Okay, so kalau ikutkan dalam you punya penal code, okay, semua ada penal code tak? Always make sure that bila you start je kelas criminal ni, tak kira next time ke apa kan, okay, kena ada tapi tak apa. Sebab last week, just tengok dulu. Jadi kita terus section offences against human body. Sedap dia. Kita tak ngantuk dah. Apa dah peppermint ni? Mahal pula tu. Mas. Okay. Ya last week apa? Kan?
Okay, general exception kita tengok ni. Okay, can you see the slide? Yes, sir. So, okay. Out of, okay, chapter 3 kita dah chapter 3 dah. Wah, cepatnya. Memanglah. Okay, so there are only 4 chapters actually overall lah untuk this course Okay, I think better I download kan sebab nanti I boleh conteng. Sekejap ya. Allahu Akbar. Parah ni. Dah makan ambil peppermint pun ngantuk ni. Saya okey. Khabar. Stay bau dia. Okay, what is meant by statutory exception? This is the one I think last no, this is to this class. Okay, statutory exception tu dia ada dalam dia punya penal code Statutory or jurisdictionary macam tu. Maknanya memang ada dalam you punya kita punya penal code, okay? So, sekarang ni kita nak tengok apa dia punya defenses. Memang orang kata bila you tengok section 299, 300. Okay, daripada 300 nak jadi 299. Okay, even bila kita nak letak 300 untuk murder. Okay, to classify a person's act, okay, the actus reus of a person to be considered as murder, you have to fulfill the condition, okay, which laid down under section 300 of the Penal Code of Malaysia. So, dekat dalam section 300 ada 4 limbs. Okay, 4 limbs, and then 4 limbs maksud A, B, C, D lah. Okay, section 300 subsection A, B, macam tu. Okay, so bila buka balik the Penal Code, okay, ada kat sini, lupa pula. Ada. So, kalau you buka dekat you punya penal code, local study. So many people are doing criminal law books, and it's getting better because it helps those who don't really focusing on law subject so much. Okay, because non-law students, they have you guys ada masalah untuk fahamkan beberapa kata wordings and of course terms under law. So this book macam ni bagus sebab dia memudahkan. Okay guys. Okay, this one is very good because Okay, boleh. Okay, tak apa, boleh. So, siapa yang dah settle boleh left lah. Tak ada masalah. So, dah settle. Okay. siapa tu? Boleh nak join? Ngantuknya. Kalau aku dah menguap kata berdiri, taklah sangat. Ngantuk. Korang cakap tanya soalan. Cepatlah tanya soalan. Alif, tanya soalan Alif. Alif faham ke?
Alif. Oh Alif. Ya, sir. Apa itu mensrea? What is mensrea? Saya tak tanya lagi what is a man. Do we really need mensrea to to be there or to present in every single act? Sekejap. Sorry. Benda ni kan dia buat, dia ada electric shock, which is very good lah, in order to release to reduce sleepiness. Okay, so Alif, in your opinion macam pelik je. Okay, what do you think when it comes to mensrea? Does it need to be existed, okay, whenever the actresses are there? Or mensrea can exist ataupun mensrea can be presented in any condition, either before the actresses or during the actresses tu ada. Macam mana you rasa? What do you think? Okay, what is mensrea at first? Okay, Irene, what is mensrea? Alif terkeluar. Sabarlah. Irene, what is mensrea? Cepat. Tu je aku terlelap lah. Irene? Oh Irene. Yes, sir. Okay, what do you think? What do you think? What is mensrea in your own language? In your understanding, sorry. In your own word, in your understanding. Tak payah tengok buku sangat. Okay, what do you think? Apa itu mensrea? Macam wrongdoing in crime. The wrongdoing in crime? Okay. Mensrea. It's related to your punya mind. What is that? You've forgotten that term. It must come with mind. What type of mind? The guilty mind. Okay, so mensrea is the guilty mind. The guilty mind, the guilt thinking ke, the guilty apa orang kata? Okay, kalau bahasa Melayu dia macam bukan niat sahaja, tapi pemikiran yang jahat. Okay, pemikiran jahat bukan nakal, nakal lain, jahat lain. Okay, jahat dan kejam kalau macam tu. Kalau nakal lain, in that sense tak gatal, pemikiran gatal lain juga. Okay, you have to differentiate those words. Okay, so mensrea is actually the guilty mind. Okay, the guilty mind maknanya it's all related to perbuatan jahat lah. Okay, yang mana you all berfikir untuk buat sesuatu yang jahat, which is the crime. Okay, in order to hurt other people or in order to stop or to restrict people, okay, from doing something, okay, or to restrict the freedom of a particular person. Okay, let's say if you kidnap someone and you confine there, okay, you confine there or you put in a confined room, and of course you have neglected the freedom of freedom of liberty dia untuk hidup. Okay. Okay. Let's see the slide. Oh, dia pakai ni je, movie je. Okay, general section of offences. Okay, ni by ni section 79, 80, 81 and 84. Okay, so let's see one by one. Section 79 first. Okay, section 79, if you look at section 79, it depicts
An act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law. Okay, nothing is an offense which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of mistake of law in good faith believe himself to be justified law in doing it. Cuba fahamkan ayat tu. Cuba fikir apa ayat dimasukkan tu. Okey, maknanya act done. Okey, sekarang ni kita tengok kat sini Tak ada conteng ke ni? Alahai. Okay, 5 minit guys. 5 minit je, 5 minit. 5 ke 10 minit. Sekejap. 5 minit. 5 ke 10 minit lah.
Bangun. Siapa tidur dia bangun. Tiba. Mana? Tiba-tiba. Lama tak saya pergi tadi menunaikan kewajipan? Tiba-tiba masih lagi dalam kereta ke? Kat mana tu? Dekat Unicop ni tengah ribut topan. Mayan drive. You are driving now. Tiba-tiba you are driving but you don't have license. My mom's driving Your mom's driving. Send my regards to your mom, ya? Yes, Okay. Send my regards to your mom. Okay. Okay. So, let's continue. Sekejap Okay. Takutnya cakap pasal saman. Aku dah saman tak payah lagi. 300 tu. Sampai kena block lah. I'm blacklist. Blacklist sebab tak payah saman 300. Sama accident bulan 12. So, I illegally drive without road tax dah mati dah. The government give me about another month. Kan? Sampai Mei kan? Okay. So kita tengok apa kadang-kadang bila kita tengok pada dia punya undang-undang, okay, kita punya jurisdiction. Dia ada some apa orang kata bukan restriction, some restriction kadang-kadang, and then kadang-kadang authority akan impose something additional macam contoh hari tu the Prime Minister announced that those yang nak renew road tax road tax dia mati, road tax dia tamat tempoh, okay, before during PKP, during MCO ni, so they give you certain inilah apa orang kata kelebihan leeway lah, okay, untuk you sometimes, so bagi masa dalam 2 bulan atau sebulan untuk renew the license, because apparently we are under MCO, so dia impose a new law and then dia akan tiba balik another law, okay, another undang-undang untuk memudahkan rakyat lah, memudahkan citizen untuk follow the rules or the jurisdiction that has been imposed or implemented. Okay, so dalam defenses tadi kita continue our lesson. Tadi sebenarnya saya nak buka slide, tiba-tiba break sampai 10 minit. Okay, amazing. Percaya mana tadi slide dah hilang, tiba-tiba slide hilang ni, kenapa ni? Dengan ada slide ni. Chapter 1 sini. Tak, ada satu yang semalam saya guna, company law bukan. Apa pasal company law ni? Macam-macam. Okey. Ni ke? Ni. Kita tengok kat sini Tapi kalau nak tengok nota yang simple tu, yang tadi tu lah yang saya tunjuk tu. Sekejap. Lega dapat power nap tadi. Korang mesti power nap juga. Korang power nap ke? Tiba-tiba aku kalah dalam kereta kan. Your mom is driving. Tak apa. Okay, kita tengok kat sini. Nampak tak? Belum buka. Sorry. Belum share lagi. Hujan tak kat tempat korang? sir. Kat mana? Hujan lebat. Tiba-tiba kat mana? Malaysia. Malaysia. Memanglah kan Malaysia kan. Kat mana? Area mana tu? Johor sir. Johor. JB. Patutlah perangai macam se. Johor punya. Okey. Baik-baik lah. Okay. So now, nampak ni Sekejap nak full screen dia. Okay, nampak. Besarkan sikit. Tak boleh besarkan bulat. Besar sangat. Okay, kita tengok bahasa Melayu ya, ada justifikasi. Defenses, dalihan dalam bahasa Melayu ada dalihan ataupun itulah dalihan lah, tak payahlah, tak ada bahasa lain dah.
Selain dalihan tu defenses tu. Okey, ada dua jenis pula. Okey, bila ada dalihan terbagi kepada alasan dan juga justifikasi. Okey, the reason dia. Okey, dalam undang-undang, let's say walaupun dah termaktub bahawa sesuatu perbuatan itu ataupun akti sesuatu adalah satu kesilapan, tapi due to these defenses, okay, so you boleh discharge lah diri you daripada liability itu. Okay, dia boleh orang kata selamatkan diri you daripada the liability of the offences tu. Okay, faham So, kita buat kelas pukul 4 sebab saya nak kena jumpa ni lah, Madam Movie. Sekejap Fatin. Madam Movie ni apa aku lupa tu. Cakap ada kelas. Itulah ada kelas kan. Aku text dia dulu. Sekejap saya nak masuk Madam Movie tau. Nanti call kena ni buat apa. Betul. Sekejap guys. Okay. Tak apa, jaga bagi soalan. I nak pergi jumpa. Kalau soalan lah, I bagi you. Sekejap I nak jumpa Madam Movie, kena jumpa jugalah. Ni boleh. I still close. Okay, tak apa. Teks je, tak apa. Okay, so sekarang ni kalau you tengok alasan ni or the defenses ya. Okay, terbagi kepada kanak-kanak. Okay, kalau tidak sempurna akal and mabuk. Okay, mabuk in English is intoxication lah. Tidak sempurna akal is insane or unsound mind. Okay, and then kanak-kanak children. Okay, which is below the age of majority, which is 18 years old. Okay, the justification dia terbagi kepada apa ni? This one kerelaan lah. Kita tengok consent dia. Okay, bila dilakukan sesuatu tu sama ada dipaksa atau tidak. Okay, this one pertahanan persendirian, which is private defense. And then ugutan sama ada you kena ugut apa? Ugut duress. Yalah. Okay, and then keperluan ada necessity, kemalangan accident, by accident or khilaf faham fakta ataupun mistake. By mistake Okay, boleh punya saya mengajar bahasa Melayu punya criminal law. Sebenarnya susah tau bahasa Melayu ni. Sebab kita dilahirkan di negara England Oh no, sorry. We are British. Saya dilahirkan di London. Okay, so kita draw sekejap. So this one is good. Dia punya ni mind map dia. Okay, you tengok yang ini adalah mistake. Alamak, tulisan tak cantik Bukan salah ibu mengandung tapi benda ni yang salah. Okay. So this one is kenapa dia macam ni I think sebab dia punya bateri nak habis dah. Kau panjang tak ada ni. Tak apalah. Oh, tak cantik lah tulisan aku dalam ni. Biasa cantik je. Tak boleh. Tak apalah. Mengajuk lah. Bongok pen. Okay, abaikan pen tu. So, ni boleh gerak ni. Okay, jika benar perbuatan itu sah, khilaf faham perlu munasabah. Apa ni? Tak apa, kita next. Kita tengok dia bahasa Inggeris lah. Sah pula terangkan bahasa Melayu ni kan. Okay. Slide yang ini saya akan update dekat GC sekarang. So, you boleh update lah. Okay, tadi defenses tu dari start daripada section 79 kan, 79, 81, sekejap. Sampailah
Okay, this one. Statutory exception ni. Dah lambatnya. Kenapa ni? Pasal hujan ke? Aduh. Nyampah betul lah. Kering mata mata kering sekejap. Mata kering. Okey dah. Mata kering rasa macam tadi kan. Bukan tertidur tadi tidak tertidur tapi tadi bertafakur kejap. Boleh start. Okay, so general exception of offences kita tengok tadi. Di dakwaan ada 79 tadi yang saya share tadi awal-awal. Okay, dia ada 79, 80, 81, 84 untuk you punya knowledge lah. Okay, tak apa, kita just ambil yang paling simple. Okay, kita tengok 79 dulu. I should share this one actually. Not the one that I shared. Sekejap. Kita tukarkan slide kepada yang ini ya. Saya kat Cuy kita dulu lah. Cuy keluar dari sekolah. Okay, so nampak Okay, so section 79, okay, it highlights this one. Act done by a person justified or by mistake of fact believing himself justified by law. That means, in your condition as a person, as a natural person lah. I mean, you tak gila, you tak mabuk ke apa-apa, but you believe that apa yang you buat itu adalah betul di sisi undang-undang. Okay, nothing is an offence. Which okay, this is what the law law highlight lah dalam you punya penal code. Nothing is an offence which is done by any person who is justified by law or who by reason of a mistake of fact and not by reason of a mistake of law. Pening kepala dia tu pusing-pusing terbelit. Okay, so dia punya condition adalah dia tengok dia punya ini. Maknanya sekarang offence is done by person. Dia punya ni dia punya apa orang kata isi dia. Done by any person who is justified by law. Okay, by reason of a mistake of fact. Maknanya the reason is not because of his own capacity lah, macam his own capacity physically and mentally, but the reason of a mistake of a fact, the fakta lain, bukan diri dia. Okay, not by reason of mistake of law. Okay, in good faith. Maknanya di dalam keadaan good faith. Di good faith ni adalah berfikiran dan juga berniat baik. Lepas tu dia percaya diri dia berada atau melakukan perbuatan yang betul di sisi undang-undang. Okey, ni macam dia bukan in denial tau. Tapi dia adalah seorang yang mistake lah. Dia percaya that dia percaya atau berada dalam macam cakap susah juga kan. Macam okey macam ni contoh dia. You masuk satu kawasan baru, okey, you pindah satu kawasan baru. Ataupun you beli rumah dekat satu kawasan baru, okey, dekat apartmen baru, you tak tahu pun dekat situ undang-undang dia korang tak boleh sewakan rumah korang kepada bukan warga negara, tapi korang sewakan juga. Macam tu, something like that. Okey. You rasa macam sewakan rumah kepada sesiapa sahaja itu adalah satu perbuatan yang biasalah semua orang buat kan, sewakan rumahan. Tapi just because of that particular areas jurisdiction that restricted you from
apa orang kata sewakan kepada orang yang bukan warga negara Malaysia. So jadinya you dah melanggar undang-undang. Macam tu. Okay, so kita tengok kes. Bagi senang sikit The public PP against Teo Eng Chan. Okay, the complainant had been consented to the sexual intercourse of the 4 accused during the alleged offences occurred. Okay, there is also an issue whether the 4 accused had reasonably believed that K had consented to the sexual intercourse with each one of them, and if this act falls under mistake of facts. Okay, ni macam complicated pula lah. Hai. Kita tengok sekejap Okay, tak apa, soalan ni susah juga dia punya. Sekejap saya cari Tengok dekat nota balik. Sebenarnya tak ada pula. Mistake ni tak ada 79 ni. Oh tak apa, yang tu saya cari balik dia punya kes dia Tapi kes tu macam nanti awak tak faham pula. Okey, tak apa, kita terus ke section 80. Okey, section 80 dia kata accident in the doing of the lawful act. Okey, bila accident tu occur, biasanya accident in the doing of a lawful act. Nothing is an offence which is done by accident or misfortune and without any criminal intention or knowledge, in the doing of a lawful act in a lawful manner by lawful means and with proper care and caution. Okay, this one is very clear cut. Okay, because this one you can relate to those who are working under authority ke, contoh polis. Okay, masih you buat tapi dia ada police act you have to differentiate section 80 negligent ke accident ni by accident, and then another one is police act, itu lain. Okay, but then paling senang nak relate kan adalah bila you dalam capacity sebagai medical practitioner. Okay, let's say you are a doctor, so you have to do an operation. Okay, there's operation lah. Supposedly kalau normal procedure followed and you dah follow the apa ni orang kata procedure and all the requirements, operation tu akan berjaya. But then because there is slight misfortune and slight accident, let's say you lupa nak jahit ke ataupun lupa nak ada ke orang lupa nak masukkan organ badan macam tu dia, dan membuatkan benda tu mengakibatkan kematian atau mengakibatkan kecederaan, grievous hurt. Okay, but then you tak ada intention, criminally intention pun nak membunuh ataupun menyakiti pesakit tersebut. Okay, so in that condition it consider as this can be the defense lah. Okay, bukan murder tapi maybe akan jatuh kepada culpable homicide, membantu murder. Okay, ataupun bunuh tanpa niat lah. Okay, kita tengok kalau kes dia bagus. This is good. Rex against Ong Chun in 1938 MLG. In the fight, the deceased tried to stab Ong Chun with a knife, but Ong Chun managed to hold the deceased's hand. Ong Chun told the deceased to throw away the knife he was holding but refused. So Ong Chun continued to let go of the deceased's hand, but the knife held by the deceased continued to stab himself. Ni macam drama lah biasanya kan. Okay, dia sempat tahan. Okay, tapi lepas tu that particular person tak nak lepaskan, and then tertikam juga. Okay, the court acquitted Ong Chun on the ground that Ong Chun did so unintentionally. Okay, you can baca balik lepas tu you can fahamkan kes tu. Okay, this is accident lagi. When the act by which it is caused is not done with the intention of causing it, and when its occurrence as a consequence of such acts not so probable that a person of ordinary, siapa pula dekat lobby tu? Ada orang baru join ke? Oh, dah masuk dah? Timothy balik? Okay, maksudnya sekarang, and when occurrence, okay ni sekejap
Maknanya bila kita cakap pasal accident tadi by accident, you dah ambil reasonable precaution. Okay, sebab nanti kan kita cakap pasal thought pula, duty of care. Tapi tak apa, kita just straight away cakap kalau accident ni, you bukan intentionally inflicted the accident. Okay, and then when the occurrence consequence of such act is not probable that person. Okay, biasanya kalau dalam normal condition of human, normal condition of ataupun bila kita buat reasonable man test normally orang takkan mati pun kalau any procedure. Okay, kalau macam yang you punya practice, the normal practice yang you buat. Tapi just because there is another circumstances atau another scene or another additional I would say misfortune lah, or another sickness, okay, prior to the operation which affected the condition of the patient tadi. So that's the thing lah. Okay, you kena fikir juga. Okay, section 81 cakap act like pula tak ada line pula. Tapi tips dia memang berat tau. Dia memang berat. Team Lepas dia memang berat. Sedih lah. Hai, saya terpisah tadi dengan anda semua. Dah dengar dah? Baru dengar sir. Tadi Okay, sempat tadi lama ke? Alah, Sekejap. dia tanya buat time tadi. Okay, tak apa. I habiskan ni, lepas tu I pergi jumpa Madam Pufi sekejap. Okay. Okay, so untuk this one pula, act likely to cause harm but done. Okay, maknanya you buat sesuatu, your actus reus tu doesn't mean that you want to. Okay, you punya act yang the first one tu adalah untuk elakkan lagi worse lah, worse scene lah. Okay, contohnya, nothing is an offence merely by reason of its being done with the knowledge that it is likely to cause harm. It is being done without any criminal intention. Contoh dia macam kau nak selamatkan orang tapi kau terbunuh orang. Macam tu. Contoh dia macam, okay, kita tak ada condition macam ni. Timothy nak selamatkan Irene. Okay, daripada kena langgar dengan Shobana. Okay, tapi dalam keadaan Timothy kena langgar Shobana. Macam mana? So benda tu. Okay. Timothy nak selamatkan Irene tapi dia terpaksa langgar Shobana. Okay, so benda tu mengakibatkan kecederaan, grievous hurt ataupun kill someone else. But then you tak ada criminal intent, you tak ada niat pun nak menyebabkan kematian tersebut, sebab niat you yang murni dan suci nak selamatkan orang lain. Okay, daripada mati tapi kau bunuh orang juga. Sama juga kan? Sebenarnya kau bunuh orang, kau selamatkan orang. Baik kau biar je orang tu mati. Itu kadang-kadang kita tak terfikir. Itulah kriminal. Itulah defenses. Sebab tu wujudnya defenses. Maksud dia sekarang, you tak berniat nak membunuh orang yang kedua tu. Niat you adalah baik untuk selamatkan orang yang pertama. Tapi atas sebab you selamatkan orang yang pertama tadi, you menyebabkan kematian orang kedua. So dia samalah. Kalau di mata Tuhan, di mata manusia kau tetap bunuh orang, tapi tapi macam mana cakap tapi kau dapat selamatkan orang yang kau nak selamatkan tadi. Ada cerita, tengok case dia. In this case, okay, tengok PP against Ali bin Umar. In this case, the respondent had been charged under Section 49, subsection 1 of the Customs Act 1967 for carrying tin ore in a local craft without the permission of the Director General of Customs. The defences of the respondent was that their boat had a broken rudder and it had drifted in distress into Malaysian water. Wow. Faham tak? Sila Google lah kalau tak faham dia punya ni rudder tu semua. The respondent was justified out of the necessities to enter Malaysian waters on specific reason that the boat is in which they were travelling was distressed. Okay. Maksud dia bawa apa ni orang kata, dia bawa muatan yang dilarang. Okey, tapi saya bawa muatan dilarang tu ke dalam perairan Malaysia atas sebab saya punya bot
nak karam ataupun nak rosak, dah rosak. Okay, so because of that distress moment, I have to diverted my boat ni towards Malaysia water lah, Malaysian waters. So that's the reason. Okay, macam itu adalah defense yang bagus. Okay, tak tahu lah betul atau tidak kan, tapi kena ensure that condition tu memang betul-betul berlaku lah. Okay, that's the reason. Apa? Nak belajar lah. Aku dah Nak belajar. Kan? Dia dah kena mengajar. Masa keminat aku dah. Tapi dah okey lah. Masih balik. Tapi dia punya tak cukup. Okay, section 84. Another one is unsound mind. So tadi we have mistake. Saya tak buat infant which is below 18 years old Kita ada mistake, by mistake. Lepas tu pelajaran hari satu lupa lah aku. Datang pula lecturer terlupa. Tak betul, aku tak Accident, by accident. Okay, by accident you boleh relate lah dengan doktor buat salah ke apa kan. Tapi make sure dia punya fact dia bahawa doktor tu dah ikut dah prosedur. Okay, barulah boleh gunakan defense untuk mistake accident tadi. And then we have unsound mind. Sebenarnya unsound mind ni 84 is the ultimate defenses. Kalau let's say you pergi you kena charge under criminal offence and then you bunuh orang lah. Tapi lepas tu you secretary bagi report announce that you are insane. Dah. Terus yang lain punya defense tak payah guna dah. Aku boleh terus lepas kan? Okay, ini adalah paling Tapi kena ada proven daripada tapi medical kena lah. ingat unsound mind terbahagi pada beberapa. Tengok dia punya unsound mind sebab you gila sekejap jangan macam contoh sawan. Macam ni lecturer seorang ni dia ada problem dengan ingatan dia yang tak kukuh. Kita sama lah saya pun sama. Okay, kalau itu short term memory loss tak boleh lah. Tak termasuk. Kau dah kenapa short term memory loss? Tak nak macam penyakit skizo tu. Skizo ya. Skizo ada. Tapi dah report. Tapi dia memang bipolar, sebab skizo memang betul-betul hilang ingatan kan? Yes. Okay. Dia punya condition adalah kau ada skizo ke? Bukan, aku explain kat student skizo pun. Sabar pula belum sampai. Tak kelas aku. Oh betul ke? Okay, skizo ni dia macam ingat during that time of you jadi unsound mind tu yang you punya incapability to think like a normal people tu, you kena make sure that benda tu terjadi you memang tak ingat langsung apa berlaku. Tengok drama Melayu tu tipe 7 tak? Itu aku menyampah. Contoh dia tiba-tiba perempuan tu masuk nak peluk lelaki tu, lepas tu dah kantoi dia menjerit. Menjerit nak tunjukkan dia tu skizo. Tak pun bipolar. Tak boleh lah macam tu. Sebab you kena ada report daripada psychiatrist. Another one, kalau let's say ada case yang mana suami nak bunuh isteri. Okay, tapi suami tak tahu cara dia. So suami mabukkan diri. So dia nak tunjuk dia unsound mind ketika berlaku pembunuhan tersebut. Itu pun tak boleh jadi defense sebab intoxication according to another lecturer Kak Izan lah, Kak Izan tu tak boleh. Itu adalah pada saya pun defense tu adalah sangat lemah bila you kata you mabuk. Sebab bila you mabuk kena make sure that condition dia adalah you mabuk bukan atas sebab diri you, number one. Yang kedua, you mabuk atas sebab mistake orang lain ataupun malice ataupun niat buruk orang perlakuan jahat orang lain yang memabukkan you, yang mewujudkan sifat intoxication, sifat unsound mind you tu dan menyebabkan you buat perkara yang menyalahi undang-undang. Okay, so dengan ini berakhirlah lecture kita pada hari ini. Sabar. Okay, so Juso ni famous kes ni. Ini memang kes paling famous. Juso against PP ni. Patut PP. Ni dah sampai ke federal. Dah sampai federal dah. Kes ni The accused was a mania patient. Tak payahlah cakap gila je. Okay. And he was charged for killing 4 victims with Kak Yohanes memang lecturer ni memang dia pendek terus. 4 victims which 3 were his own family members and 1 was a complete stranger. So the court acquitted him on the basis of he was unsound mind. Dah, that's it. Itu sahaja. Bila ingat kalau you nak buat pula Okay, acquitted tu adalah dijatuhi. Dijatuhkan hukuman lah. Okay, atau tak boleh, salah. Sabitkan salah. Bukan. Acquitted apa? Kiranya dia terlepas ke tak? Acquitted dilepaskan, dibebaskan. Okay. Dia macam ni. Dalam you tengok ni Juso against PP. Mula-mula PP against Juso. Okay, mungkin dia masuk dekat mahkamah session dulu ke. Then lepas tu court of appeal. So
I ada cakap dengan you kan yang court yang di atas dia macam contoh session and then magistrate. Okay, so magistrate will be the appeal court for the session court. Macam tu. Dia kalau magistrate after that high court kan. So high court will be the appeal court for the magistrate court. Okay, and then pergi ke appeal court atas high court. Betul kan? Appeal court akan menjadi appeal court kepada high court. Last sekali adalah federal court. So kalau tak puas hati juga pergi ke federal court. So federal court will be the appeal court for the Final stage lah. final stage lah, tak ada dah lepas tu. Okay, melainkan kau tu sultan ke apa, yang kau tiba-tiba boleh lepas. Pengampunan pula. Pengampunan pula. Okay, kalau pengampunan pula, you kena tengok. So, kebanyakan pengampunan dia akan berakhir dengan apa? Dia akan tukar kepada bukan lepas, kadang-kadang penjara seumur hidup. Biasanya lah. So daripada 300 nak jadi 299, murder kepada culpable homicide. Okay, culpable homicide biasanya kalau murder ni dia punya sentence dia adalah to death lah. Okay, then nak reducekan ke culpable homicide, penjara seumur hidup. Okay, penjara seumur hidup tu bukan penjara sampai kau mati, tapi berapa lama kau dah hidup. Contoh dia kalau kau dah hidup 18 tahun lah kau penjara. Kalau kau hidup 50 tahun, bye-bye. Habislah dekat situ Maknanya kalau keluar umur dah 100 tahun, dah dekat alam barzah. Okey. Keluar jumpa malaikat. Next stage terus. Okey, ada soalan. Sebenarnya kalau korang tak ramai, ni je kelaku. Tak ramai lah. Ada 14, 15. Sama kan? Tak ingat. Masih kau ramai, kau paling ramai. Ya, aku suka kelakau dengan kelak orang ni. Last week aku ni kelakau. Saya kelak dia ni okey. Satu batch, kelak orang okey. Dia ada Timothy, ada siapa, Irene semua. Ada teruna. Teruna? Teruna tak? Teruna tak. Ya Teruna, kau dah hantar belum semua assignment? Kita dah isi assignment kan, assignment mana hantar? Assignment baru tu belum lagi yang group tu Apa masalah dia? Okay, group tadi kita tak decide lagi Okay, group, saya rasa better buat 5 group lah. Ke 3 group? 3 group lah, 3 group, 5 orang satu group. Macam tu. Cepatlah decide. Nak jumpa benda Pubi ni. Kata dia marah pula. Saya tanya dia punya yang final stage yang stage tu saya tak faham sangat lah. Apa maksudnya? Final stage. Okay, itu saja je saya cerita. Okay, dia macam ni. Kalau kau pergi mahkamah, okay, mahkamah start dengan mahkamah session lah. Contoh, you disubmitkan kesalahan dekat mahkamah session. Okay, then bila you dah kalah kat situ, okay, actually you ada option untuk buat judicial review. Judicial review. Okay, judicial review tu ataupun you akan buat rayuan lah. Kalau you dah apa dia orang kata dah dijatuhkan hukuman, you masih boleh merayu. Tidaklah kejam sangat undang-undang di Malaysia ini. Okey, tidaklah tiba-tiba terus bawa kau pergi kena lethal injection. Tak. Okey, tapi boleh pergi lagi buat rayuan kalau kau kaya lah. Pergi ke mahkamah seterusnya, which is di atas dia. Kalau session yang bawah, atas dia adalah mahkamah magistrate lah. Okey, daripada magistrate tu kau kalah lagi. Memang kau macam orang kata memang magistrate buat session. Aku lupa. Lah. Sorry. Magistrate dulu baru session silap. Rendah je lah kawan aku ni. Magistrate begitu je. Okay, magistrate dia session. Lepas tu session, kalau tak kalah juga masa session court. Ni court ada beberapa peringkat Kalah juga dekat mahkamah session. Lepas tu nak merayu lagi. Kaya kan? So pergi pula dekat mahkamah tinggi. Okay, which is high court. Okay, pergi high court. Dah balas kalah juga memang malang lah. So you pergi pula dekat mahkamah rayuan. Okay, mahkamah rayuan adalah mahkamah rayuan, lepas tu baru mahkamah persekutuan, which is federal court. Federal court adalah court yang terakhir untuk manusia biasa seperti kita ni. Okay, rakyat marahin, itu mahkamah federal tu yang terakhir. Okay, tapi kalau macam dia ada mahkamah khas. Mahkamah khas ni bagi macam contoh nak membicarakan sultan. Takkanlah you nak bawa sultan pergi kalau sultan lakukan kesalahan sebab pada tahun 1990-an Tun Mahathir dah ubah kita punya federal constitution. Yang mana kekebalan di raja, kekebalan raja tu dia ditarik balik. Itu adalah isu yang paling best lah. Tapi sebenarnya bagus juga. Sebab semua orang adalah manusia biasa kan. So, bila kekebalan tu ditarik balik, korang belajar constitution tak? Tak ada kan? Tak apa. Nanti korang baca juga additionally. Jadi boleh bawa, orang kata bila sultan ni buat kesalahan, boleh bawa ke mahkamah. Tapi bukan mahkamah biasa macam rakyat biasa. Mahkamah khas.
Okey, sama juga kanak-kanak. Kalau kanak-kanak terlibat dengan kriminal, pergilah mahkamah juvenile court. Sebab tapi dia macam itulah cerita dia. Sistem mahkamah, sistem kehakiman kat Malaysia ni. Okey, ada soalan? Ada soalan lagi? Itulah budak tu kira ada kes macam kes budak tu kes macam umur bawah 18 tahun kes kes mahkamah tu macam mana kes mahkamah dia? Dia masuk kes mahkamah terus pergi ke juvana atau macam mana dia punya Juvana. Whatever it is, kalau dia bawah je umur age of majority. Kalau age of majority kat Malaysia 18 tahun. Okey? 18 tahun ke atas itu dah bukan juvana lah. Maksud dia kalau kes juvenile ni adalah bawah 18 tahun. Kalau umur you 17 tahun 12 bulan pun 12 bulan. Betul? 17 tahun 11 bulan. 11 bulan 29 hari. Macam tu. Dah juga 30 hari. You tetap di bawah juvenile. Okey, untunglah. Untunglah dia. Dia untunglah dia. 18 tahun tu dah kat 18 tahun ke 19 tahun dah boleh masuk jail lah macam tu. Ya, sampai tanya ni teruna Kau teruna kau banyak buat salah ke teruna ni? Tak ada lah, saya lah dah minta soalan, saya tanya soalan. Okey, teruna kau dah lebih 18 tahun Jangan risau, kau akan dibicarakan dekat mahkamah biasa. Okey? Okey. Jangan buat kriminal. Tapi kalau ada satu dekat Netflix tu cerita I think lepas Suit ada satu lagi cerita yang pasal How to Kill. Ada 2-3 tau series tau. Okey, tapi saya tidak mengajar anda untuk membunuh. Tapi kalau nak membunuh dengan bijak, okey? Sebenarnya dah tahu dah apa defenses yang ada. Okey, ada lain? Soalan lain? Teruna ni macam nak buat jenayah je ni. Tak ada, saya tanya je. Macam dia tengah prepare je. Nak bunuh siapa? Macam tu. Saya tanya stage yang kedua tu, contohlah kita dah kat mahkamah tu, just kita kena cari duit lebih, kita boleh pergi ke ni lah. Yelah kalau kau kaya. Ya. Semua itu memerlukan duit ya. Maknanya kalau tak ada duit tu kita redha. Sebab bila kita cakap pasal kriminal, saya cakap it's a public law. Under public law, which is the wrongdoings is not apa yang orang kata against the person to person tau. Maknanya dia bukan a private kind of law. Okay, bila public ni kita bersalah dengan kita punya undang-undang negara. Undang-undang negara ni kita tengok cara kita prosedur pun berbeza, which is bukan lagi macam contoh teruna bunuh dara. Contohlah teruna bunuh dara, example. So bukanlah teruna against dara, tidak, tapi PP against teruna, which is public prosecutor. You are talking about inilah public prosecutor Faham teruna? Faham. Mudah-mudahan benda tu tidak berlaku ya. Tercabut. Ya, tanyalah. Memang teruna seorang ke student aku ni? Yang lain tak ada suara, tak ada soalan. Okey, teruna. Okey, tanya. Rayuan tu jangan berebut kat sini. Rayuan tu macam contohlah dia kena penjara 18 tahun lah. Contoh rayuan dia kena 18 tahun penjara. Okey. Jadi kalau macam rayuan tu diminta kurangkan penjara ke macam mana tu? Saya tak faham. Okey, kalau 18 tahun kita redha. Okey, biasanya rayuan ni dia lebih kepada nak bebaskan teruslah. Siapa ada ke kau buat rayuan lepas tu kau tanya, "Cik boleh yang Arif, boleh tak saya nak kurangkan saya punya penjara 18 tahun kepada 17 tahun?" Orang tak akan buat rayuan macam tu. Ada ke rayuan? Buat surat rayuan bukan macam tu. Okey, kalau boleh rayuan kita nak terus acquitted lah. Maknanya kita dibebaskan lah sebenarnya. Kita nak bebaskan diri terus. Tapi biasanya tengok timbal balik dia jugalah. Kebanyakan dia macam let's say pernah tak dengar kalau yang Sultan Agong ke ada birthday ke kan, birthday Sultan hari keputeraan, biasanya Sultan akan berkenan untuk mengampunkan, memberikan pengampunan kepada let's say penjenayah ni, orang penjenayah lah, ataupun apa kita panggil lah banduan. Okey, contoh dia kebanyakan dia biasanya lah juvenile, lepas tu ataupun orang kata banduan-banduan yang dah dihukum gantung, let's say gantung. Okey,
dapat pengampunan daripada sultan. Dapat pengampunan daripada sultan, jadi dikurangkan dia punya hukuman tu daripada mati yang kita dah tahu bila kita mati tu kepada penjara seumur hidup. Contoh dia macam tu. Tapi untung tau orang-orang, tak untung lah. Tapi untung dia adalah bila dia tahu bila dia mati. Tapi keuntungan itu mati pada hari Jumaat. Kan Jumaat kan. Lepas subuh ke sebelum subuh. Lepas subuh dia lepas saja solat subuh terus digantung. Okeylah tu. Tahu mati Jumaat tahu. Senang. Itu pun tak adil lah. Kira tak adil kamu. Sebab ingat ajal maut di tangan Tuhan. Itu kira you dah tahu ajal you bila. Dan memang itulah takdir you. Macam tu. Tapi selagi boleh buat rayuan, buat rayuan lah. Okey. Sebab tak ada orang nak mati di tali gantung. Cuma bayangkan kalau tiba-tiba Malaysia implement lethal injection. Kau nak mati kena inject. Kalau inject high tak apa. Ini inject dengan mula-mula injection je. First injection kau dah paralyzed. Yang kedua apa? I think yang kedua tu you all tengok kan? Last week saya tunjuk kat you all tak? Last few weeks. Kan tengok kan macam mana kan. Jadi pilihan di tangan anda, sama ada nak mati macam tu, tak payahlah, itu tak adalah, itu dekat US. Siapa tadi tadi soalan, Amar ke apa tadi? Amar nak bunuh siapa Amar? Saya tanya yang contohlah. Saya soalan. Okey jap. Okey Teruna, last Teruna, bagi orang lain juga. Diorang pun bayar juga tau. Tak apa, bagi Teruna dulu. Okey. Amar jangan nangis Amar. Amar nak bunuh siapa? Cuba cakap. Okey, ni bukan nak bunuh, tapi saya nak tanya kalau macam contohlah orang Cina ni dia mabuk, lepas tu dia mabuk dia tak sedarkan diri, dia pukul anak dia sampai lebam, and then anak dia buat report polis, apa yang polis tu boleh buat, macam dia kena denda ke macam mana ke, saya tak tahulah. So isu dia adalah Cina mabuk, pukul anak lebam, anak report polis. Polis akan senyum je. Okey, sebenarnya kat situ dia ada beberapa. Tengok juga. Okey, sekarang ni kita ada Child Act. Okey, tengok anak tu umur berapa. Okey, kalau di bawah umur 18 tahun, okey, dia dah kena buka pula akta lain. Okey, Child Act, child abuse. Itu dah under child abuse. Okey, lepas tu kesalahan di bawah apa yang act that ayah tadi pula di bawah kriminal. Okey, dia tengok juga dia punya degree of hurt tu. Dia boleh jadi hurt ataupun grievous hurt. Okey, kalau tak sampai mati, tak sampailah culpable homicide ataupun tak sampailah murder. Okey, tapi kita kena tengok satu-satu. Buka penal code, buka CPC ada ke? Lepas tu code. Okey, penal code, lepas tu tengok Child Act pula. Okey, sebab dia dah melibatkan children. Okey. So polis tu akan biasanya lah akan tahan lah, of course lah tahan dan start siasat lah. Okey, kalau perlu, memang perlulah bawa ke mahkamah lah, tahan atas sebab kriminal lah, iaitu mencederakan. Dan mencederakan orang lain, dan orang lain itu adalah seorang infant ataupun seorang children which is bound under Child Act. Nanti belum betul lagi, apa lagi? Tengok juga beberapa, kita akan buka beberapa akta dan inilah segalanya jurisdiction lah, sebab berlaku beberapa orang kata ada beberapa pandangan macam tu, pandangan dan juga jurisdiction yang berbeza untuk deal with that case. Okey, sekarang Amar, tulis siap. Amar tanya. Okey. Panggil saya ke? Amar nanti dapat diskaun dapat diskaun. Okey, cepat Amar. Tadi saya ada tanya question dekat saya ke? Itu je nak tanya? Bukan, tadi saya tak Okey, teruskan soalan anda. Sekejap. Okey, Amar nak tanya balik. Okey, tanya. Group assignment tu, tajuk dia semua tadi saya dah setting balik Tak setting pun. Cuma saya cakap nak divide the group tu kan. Either 3 in a group or 5 in a group. Okey. Yang tu yang tentang group tu random masa kita boleh pilih sendiri Boleh. But tajuk tu tak boleh sama dengan the other ni Oh, tajuk dia dah ada sekali dengan group tu kan? Sorry? Tajuk setiap tajuk tu dah ada dekat group tu sekali je. Yalah, let me see. Sekejap Saya dah tengok dah sih. Okey, apa yang kita tengok? Saya tengok dia ada sekali dengan group
setiap tajuk tu ada sekali dengan grup. Okey. Macam A ni tajuk dia macam ni, B ni tajuk dia macam ni, C tajuk macam ni. Betul sir? Sekejap Saya reply kat kawan-kawan sekejap. Kat biasa ni. Okey, kejap. Oi, lama juga tadi ni bertafakur. Tusuk sekejap Kita stop di sini sekejap. Oi, tadi saya buka tu midterm. Patutlah tak dapat. Sekejap Oh, ni midterm LEA tadi yang kat hati tu. Sebentar ya. Tak hilang pula korang punya kelas tu. Kejap. Oh ni kat sini. Inilah classwork. Ya Allah, tak nampak boleh. Tak nak pergi pula. Boleh. Okay, so you punya assignment tu Kejap. Tapi kenapa dah ada 7 orang tadi? Itu midterm, sorry saya tekan. Maafkan saya. Tangan besar sangat. Maafkan tangan. Itu tak ada assignment tu ni kat atas, patutlah hilang. Oh, okey. Ya, asal 10 orang pula 10 orang pula kelas aku. Ya betul. Season kata 15. 10 orang je ada. Dia tak update. Okey. So, sekarang ini marilah dia macam tu. Jadinya I rasa better kalau you all buat pairing lah. Kalau ada 10 orang dalam sekarang ni berapa orang tinggal ni? Dalam kelas ni? Dalam kelas ada berapa orang? 10 orang ke? 10 orang. Ngam-ngam 10. 10 orang. Korang nak buat pairing ke korang nak buat takut cakap pairing kan? Pairing boleh? Tak apa. Aku cakap trisam. Trisam pula. 3 orang. Bertiga atau berdua? Kalau berdua, yang ketiga tu setan. Kalau bertiga, semua setan pula. Okeylah, kita invite terus. Tak boleh, bertiga tak boleh. Jadi janggal lah. Tak kisah, ikut Sir lah. Sir nak bagi berapa orang? Sekarang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. So kita buat pairing lah. Seorang buat satu group of 2. Alah, nanti kan banyak masa pula nak ni kan. Sedihnya. Dan nak habis semester lah. Okey, jap. Memang bagus. Buat 3 orang. 3 orang. Lepas tu satu tu 4. Kita ada 10 tau. Korang mesti ada seorang ni kau tak suka kan? Sebab tu kau suruh buat 3-3 tu. Tak apa. Teruna. Macam. Tak, korang ada Siapa? Okey, siapa yang nak 4 orang satu grup tu? Sabarlah. Buatlah 3 orang, cepat je 3 orang. Habis orang tu, tak apa, pandai dengan Sir. Macam tu. Pandai dengan Sir, senang je. Tak. Okey macam ni, Timothy kita asingkan Timothy seorang je. Sebab Timothy bagus. Boleh Timothy? Amal lah Amal seorang. Cepat, siapa nak? Okey, nanti korang form lah sendiri grup. Tapi saya nak kalau 3 orang, okey, satu grup tu 4 orang. Saya nak macam ni. Okey, yang speak lah 3 tu je. Saya nak insanity 1. Sebab insanity tu banyak you boleh cerita pasal skizo, sama ada tu. Mistake tak nak, mistake senang sangat. Kejap. Buat insanity, self defense tu penting. Okay, self defense yang 4 orang buat. Yang 4 orang satu grup buat. Self defense. Lagi 2 topik tu insanity satu grup, and then intoxication satu grup. Boleh?
Sir, Okay. confused sir. Kenapa nak confuse pula sis? Ada 3 group je lah. 3, 3, 4. Sebab korang ada 10 orang. Okay, 3, okay, 3, 4. Okay. Yang, okay. Okay, dah. Tamat. Sabar. Biar saya cakap dulu. Okay. So sekarang ni, you akan ada 3 group sahaja. 3 yang mempunyai 3 orang dan 4 orang. So satu group yang 4 orang itu akan membuat topik yang yang dilabelkan sebagai E, iaitu self defense, the defense of others and property. That means self defense ada 2. Satu you defense private defense adalah untuk orang ataupun body, human body ataupun property. Okey, siapa pula lah baru nak join ni? Timothy lah tu. Timothy memang suka main kat lobby Okey. Faham So, lagi 2 tu 3 kan. So 3 tu satu buat intoxication. Lagi satu buat insanity or unsound mind. Boleh? Okay, faham. Faham So nanti okay, sebab since dia dah kata the characteristics of the defense and the characteristics of the offense. Okay. Jap. So korang kena hantar video presentation and slide. Okay, macam ni. Nak korang hantar draft dia. Draft tu nanti sudah ada dah, dia punya template. So I akan hantar dekat dalam group. Dalam classroom. Okay, you just fill in. Seorang je member of the group tu lah. Maknanya 3 lah you akan submit. You akan submit 3. Kejap, okay, aku terima balik. Ayuh, aku pun pening. Sekarang ni the requirements of the assignment 2 tu, okay, first you need to produce a video presentation. Okay, memang video presentation ke korang nak present? Korang ada option sama nak present atau buat video. Tapi I rasa better you present. Tu siapa tu? Aku kenal dia suara tu. Aku kenal suara tu. Kuat mengumpat aku. Atika kata dia nak buat waktu solat Jumaat. Ya. Dia nak. Atika nak. Awak seorang yang buat. Okay, so sekarang ni you ada intoxication, ingat intoxication, insanity and self defense. Okay, self defense dan private defense lah. Sama ada private defense tu, okay, contoh dia elemen yang you kena ada dalam you punya presentation, you kena tahu limitation dia. Limitation tu penting contoh dia private defense. Apa limitation you? You tak boleh exceed apa? Lepas tu apa condition dia? Macam mana? Itu you kena explain. So sekarang ni you ada option. Sama ada you nak buat video ataupun presentation. For me, it's better for you to do presentation malam raya. Tak boleh lah, malam raya tak boleh lah sebab you ada seminggu je lagi. Seminggu benda. Saya boleh delay lah yang tu untuk dalam seminggu lagi lah. Bagi you seminggu lah untuk settlekan benda tu. Boleh? Sepatutnya tarikh dia adalah 30. Mati aku nak jawab kat Madam Movie. Semua delay ni, pasal delay ni. Jadinya nanti, okay, yang itu nanti saya akan forward kat you malam ni. Dia punya details dia. So senang lah. Kalau cakap macam ni kan lupa. Kita ni kan manusia. Okay? Ama bila cakap tu mic tu kena kat mulut. Sebab voice projection tak kuat. Okay? Bila letak kat mulut baru saya dengar. Okay, sila soalan. Okay sir, yang assignment 1 tu sempat ke saya nak hantar? Sempat Amma, tak ada benda tak sempat kat dunia ni. Kalau kita buat dengan sungguh-sungguh mak kau. Contoh dia macam assignment tu, hantar je. Okay. Amma tak hantar lagi ke masalah dia? Belum, saya tak perasan. Saya baru buka saya punya ni. Oh, sebab kena block hari tu. Ke tak kena block tapi kau tetap tak perasan. Saya lambat tengok lah. Okey, kawan-kawan, macam ni? Kita nak bagi dia benarkan dia hantar lagi atau tidak? Dia positif ke dia baru kena kuarantin? Kuarantin tu positif lah. Tak. Kau satu hal. Okey. Bodoh. Okey. So, itu sahaja untuk kelas kita pada hari ini. InsyaAllah. Nanti saya akan forward kat you all dia punya detail. Boleh? Boleh Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Terima kasih kerana join kelas hari ini. Thank you. Okey, apa-apa tak puas hati pergi ke kaunter 6. Okey, sekian, terima kasih. Assalamualaikum.
Okey sir. Terima Bye kasih. bye. Bye. Okay sir. Terima kasih sir. Bye. Thank you, sir.